Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura. Seperti biasa, para jemaah sekalian, marilah kita mulakan pengajian kita yang kita mohon ampun pada Allah. Tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Khusyukkan hati kita pada Allah dan ingatkan, Ya Allah, ampunkanlah aku. Dan bila kita baca La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratan Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar ashabal amrajma'in. وإلى حضرة السلطان أولياء والصالحين سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز وأمدنا الله بإمداده وأنسنا ببركاته ونفعنا ببركاته وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشدنا ورابطنا سيدنا عفيف بن مسلم بن القادر منصور بن قادر الجيلاني بغدادي شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah. Ilah Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mika bimazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya mafahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, yaitu hari Khamis malam Jumaat di Masjid Pasir Ris, ya, yaitu Masjid Istighfar di Pasir Ris. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah yang mengikuti pengajian kita pada setiap malam Jumaat ini lepas Isyak, kita menggunakan kitab Al-Hikam. Kitab ini kita telah sampai di muka surat yang ke-62 pada tajuk Ilmu Yakin, Ainul Yakin dan Haqqul Yakin. Dan kepada mereka yang ada kitab baru, mungkin tak sampai lagi muka surat yang tersebut, tapi mereka boleh bukalah muka surat yang ada tajuk yang tersebut tadi pada kalam hikmah yang ke-45. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan semua umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan kita semua dalam husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pengajian kita yang lepas, kita telah dibentangkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala bagaimana sebaik-baik sahabat. Sahabat yang dimana sahabat itu bila kita lihat wajahnya teringat akan Allah. Bila kita dengarkan perkataannya, bertambah ilmu kita. Dan apabila kita melihat perbuatannya, teringat kita akan hari akhirat. Itulah sahabatnya sebaik-baiknya. Dan sahabatnya orang beriman, yang beramal saleh, yang mendekati dengan para alim-alim ulama dan majlis-majlis yang baik seperti majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis maulid dan sebagainya. Kerana sahabat itu dia akan mempengaruhi diri kita. Baik sahabat yang baik, dia akan pengaruhi kita menjadi baik. Ataupun sahabat yang jahat, na'udzubillah, dia akan mempengaruhi kita menjadi jahat. Ya, itulah dia kesan daripada kita bersahabat. Ya, pada malam ini pula kita menyambung dengan tajuk ilmu yakin, amal yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Jadi apabila kita jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilimpahkan dan dilimpahkan kepada kita akan nur hidayat Allah Taala yang membawa hati kita itu dekat kepada Allah Taala, maka dia ada mempunyai kesan-kesan yang peringkat demi peringkat. Dan inilah tuan pengarang kita Imam Ibn Athaillah Iskandari. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya, melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan berkat ilmu kepada kita. Dan demikian juga kepada tuan penterjemah kitab ini, iaitu Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan juga melimpahkan keberkatan ilmu kepada kita. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biyawikum fid darain amin. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin.
Jadi 3 peringkat yakin. Yakin pada dasar ilmu, dan yakin dasar pada ain tu mata, dan yakin pada dasar haqqul yakin, maknanya sebenar-benar yakin. Maka dalam kata-kata itu, kata tuan pengarang kita pada kalam hikmah yang ke-45, syu'a'ul basirah yushiduka qurbahu minka, wa ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi, wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Artinya di sini ada 3 perenggan atau 3 rangkapan, ya. Jadi kita pergi mengikut rangkapan dia. Syu'a'ul basirah yushiduka qurbahu minka. Sinar matahari itu dapat memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah kepadamu. Jadi sebelum kita masuk dalam masalah sinar yang kita nampak dekatnya Allah pada kita, jadi saya nak mengutip daripada kitab yang bernama iaitu Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Kitab yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani, seorang ulama ahli sufi dan juga seorang wali Allah di Maghribi. Beliau telah mengatakan bahawa basirah itu ialah mata hati. Basirah mata hati, dia hanya nampak benda-benda yang maknawi. Maknawi ialah bukan nampak dengan benda yang kasar. Tapi kalau basrah, kita ada 2, satu basirah dan kita ada basrah. Basrah itu iaitu melihat dengan mata kasar kita. Melihat mata kasar kita, kita nampak apa yang depan kita, batu, kayu, orang, tembok, segala-galanya. Dia namanya basrah. Tetapi kalau basirah dia mata hati, dia melihat benda yang tak nampak dengan mata, yang tak boleh pegang dengan tangan. Itulah namanya basirah. Itulah Allah SWT sebutkan dalam ayat Qurannya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukanlah mata dia yang buta, tapi yang buta ialah mata hati yang dalam hatinya. Ini Allah nak ibaratkan kepada orang-orang yang tak beriman ataupun orang yang jauh daripada agama walaupun dia namanya Islam. Jadi mata dia tak buta. Ya, mata dia nampak semua celik, batu, kayu semua nampak. Tetapi mata hati dia yang buta. Dia tak nampak kebesaran Allah, tak nampak keagungan Allah. Jadi itulah dia orang yang buta mata hati. Jadi dalam kata-kata mengenai mata hati ini, Al-Imam Ibnu Ajibah membagikan manusia itu kepada 5 bahagian. 5 bahagian tu, pertama ialah manusia yang engkar akan kebenaran Allah Ta'ala. Mereka ini memang orang yang tak nampak, buta terus, mata hati mereka buta. Itulah yang dalam ayat yang kita telah bacakan tadi, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, ayat yang ke-46 daripada surah Al-Hajj. Dan keduanya, golongan yang kedua ialah golongan yang mata dia buka, mata dia ada, tapi mata hati dia lah. Mata hati dia ada tapi mata hatinya tertutup. Tertutup kenapa? Kenapa dia? Kerana sakit hatinya, jiwanya sakit, gelap, tak nampak nur, tak nampak cahaya. Tetapi mata hati dia ada, tapi tak kuat memandang kepada kebesaran Allah Ta'ala. Maka dengan itu dia tak nampaklah kedekatnya dia dengan Allah, dan begitulah dia pun jauh daripada Allah Ta'ala. Inilah yang berlaku pada kebanyakan umat orang yang beriman. Makna orang beriman Islam, tapi mata hati dia telah tertutup. Walaupun dia nama Islam, walaupun dia percaya ada Allah, tapi kadang-kadang jatuh pada dosa, maksiat, tak rasakan dia tu berdosa, dan dia tak rasakan Allah melihat dia. Kenapa? Kerana mata dia sudah tutup. Mata dia sudah banyak tahi mata dia, jadi tak nampak, gelap dia. Itulah golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, inilah yang nak disebutkan oleh Tuan Pengarang kita. Jadi kalau kita pergi kepada apa yang Tuan Pengarang kita sebutkan di sini, iaitu orang yang sinar mata hati itu dapat memperlihatkan kepadanya dekatnya Allah kepadanya. Maknanya dia ada nampak matahari. Nampak matahari, tapi kerana matahari itu kuat, jadi dia tak dapat nak melihat dengan betul. Silau mata dia. Dia silau.
Kenapa? Sebab kuat cahaya matahari itu. Begitulah dia merasakan Allah Ta'ala tu dekat dengan dia. Kenapa? Kerana dia nampak kebesaran Allah. Tetapi dia tak nampak dengan sempurna kerana dia dalam keadaan yang mata dia masih lagi belum kuat untuk melihat kepada sinaran cahaya Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu bercahaya, tidak. Tapi kekuasaan Allah, power yang Allah Ta'ala tu bagi diri dia tu sangat lemah. Seperti dicontohkan, iaitu kalau kita lihat matahari, matahari itu sangat kuat cahaya dia, mata kita tak boleh nak melihatnya. Begitulah mata hati orang yang beriman. Tapi orang beriman yang sudah beramal, tetapi dia masih lagi tak dapat melihat kebesaran Allah Ta'ala. Beramal, tapi ada riak. Beramal, tapi ada ujub. Beramal, tapi dia sombong dengan amalan dia. Jadi itulah yang akan diumpamakan orang-orang yang hanya dapat pada ilmu yakin saja. Dia ada ilmu, tapi ilmu dia tu tak dapat kuat untuk nak membukakan mata hati dia untuk melihat kebesaran Allah dan tunduk hati dia kepada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan. Ini biasanya berlaku pada anak-anak atau pelajar-pelajar atau murid-murid ataupun mereka yang mengikuti pengajian tasawuf kali pertama. Mereka daripada bergelimang dengan keduniaan, dengan kesemua masalah-masalah dunia, jadi baru nak mula kita kata bertatih-tatih untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan mata hati, jadi itulah yang disebutkan oleh Tuhan pengarang kita. Sinar mata hati itu dapat memperlihatkan padamu dekatnya Allah padamu. Dia tahu Allah Ta'ala dekat. Macam dia rasa matahari itu memancar pada diri dia. Tapi dia tak dapat melihat dengan matanya yang masih lagi dalam kabur, tak nampak kebesaran ataupun cahaya matahari. Dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu, iaitu ainul basirah, yushhiduka adamaka wali wujudihi. Dan mata hati itu, iaitu mata hati basirah, sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu, kerana wujudnya adanya Allah. Nampak? Dia sekarang sudah meningkat. Dia sudah melihat wujudnya Allah. Dia tak nampaklah diri dia. Aku ni sembahyang ni pun digerakkan oleh Allah. Ini aku puasa pun Allah Ta'ala yang berikan kekuatan puasa. Ini aku sedekah pun, ini pun Allah Ta'ala yang beri aku rezeki. Dah bagus dah tu, ya. Jadi orang ni sudah nampaknya, sudah mula dekat kepada Allah Ta'ala. Mata hatinya sudah nampak wujudnya Allah. Tadi yang pertama dia tak nampak kerana sinaran matahari terlalu kuat. Jadi di sini walaupun kuat, dia nampak bahawa wujudnya Allah dan wujudnya diri dia juga. Tapi wujudnya diri dia tu ialah dengan kerana wujudnya Allah. Maksudnya dia ibadat. Ibadat dia tu dia nampak ibadat dia, tapi ibadat dia tu ialah kerana Allah yang menggerakkan dia. Allah yang membukakan hati dia. Dia bersedekah, tapi bukan dia punya yang kehendak dia, tapi kehendak Allah. Dan rezeki yang dia dapat tu pun daripada Allah Ta'ala. Jadi dia nampak semua Allah. Allah yang bergerakkan aku sembahyang. Allah yang gerakkan aku baca Quran. Allah yang gerakkan aku buka online untuk belajar pada malam ini. Semuanya Allah. Jadi tak ada apa dia nak megah. Itulah dia peringkatnya kedua. Sinaran mata hati dia tu sudah mula lagi bersinar. Itu boleh kita namakan ainul yakin. Ainul yakin maknanya mata hati dia sudah nampak akan kebesaran Allah. Dan yang ketiganya, wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Dan hakikat mata hati itulah yang hakikat mata hati, mana haqqul yakin. Tadi pertama ilmu yakin, kedua ainul yakin. Yang ketiga haqqul yakin. Yang sebenar-benarnya keyakinan itu ialah apabila mata hati itu telah menunjukkan kepadamu bahawa yang ada, yang wujud hanya Allah. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. Tiada yang wujud melainkan Allah Ta'ala. Bagaimana itu? Yang menunjukkan kepadamu hanya ada Allah. Bukan pada adanya kamu atau bukan tiadanya kamu. Makna kita tak nampak diri kita langsung. Macam mana Ustaz? Ya, sebab kalau matahari sudah begitu kuat sinarannya kepada diri kita,
Nampak tangan, tak nampak tangan. Nampak badan, tak nampak badan. Kenapa? Yang dia nampak hanya cahaya saja. Matahari. Ibaratnya, itu contoh. Ibaratnya begitulah. Orang yang sudah tenggelam, fana dalam Allah, maknanya tenggelam dalam kebesaran Allah, dia tak nampak akunya sembahyang, akunya puasa. Tak ada. Dia terus semuanya Allah, Allah, Allah. Ustaz, apa bezanya pula yang tadi Ainul Yakin? Ainul Yakin dia nampak diri dia sembahyang, tapi dia sedar sembahyang dia itu pun dengan gerakan Allah. Ainul Yakin dia nampak dia bersedekah, tapi dia sedar sedekah dia itu pun dengan kerana gerakan Allah dan rezeki Allah. Tapi kalau ada Haqqul Yakin, dia tak nampak diri langsung. Dia tak nampak aku ni bersedekah kerana Allah, aku ni salat kerana Allah gerakkan. Tak nampak diri aku ni dah tak ada dah. Perkataan aku ni dah tak ada. Allah, Allah, Allah saja ada. Allahu Akbar. Itu memanglah darjat Haqqul Yakin ni, darjat para wali-wali, para alim-alim ulama yang tinggi darjatnya, dan juga daripada para nabi-nabi. Itu memang bahagian mereka. Tapi itu bukan perkara mustahil untuk seseorang yang Allah nak angkat darjatnya kepada Haqqul Yakin. Jadi kita ada 3. Pertama, ilmu yakin. Ilmu yakin tu iaitu kita dengan ada perasaan, ada ilmu, ada pengetahuan. Allah Ta'ala sudah mendekati kita, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Seperti cahaya matahari, kita nampak cahaya matahari sudah menempah, tumpah pada badan kita. Kita nampak Allah Ta'ala dekat kita. Itu namanya ilmu yakin. Kita belajar, kita tahu Allah Ta'ala tu melihat kita. Allah mengetahui isi hati kita. Allah lihat apa perbuatan kita. Itu ilmu yakin. Ainul Yakin. Ainul Yakin mana dia sudah tenggelamkan diri dia tu dalam apa juga perbuatan, semuanya Allah yang gerakkan. Dia tak melakukan sesuatu kebaikan, melainkan Allah yang gerakkan. Jadi tak ada apa yang dia nak rasa hebat. Cuma perasaan dia tu, akulah yang solat, Allah yang gerakkan dia. Aku puasa, Allah yang gerakkan. Tapi Haqqul Yakin, sudah tak ada aku lagi. Dia sudah tenggelam dalam kebesaran Allah. Maknanya dialah, engkaulah Allah, engkaulah segala-galanya. Mana ustaz kan tadi kita solat tadi. Allah, Allah, kita tak ada apa pun. Yang ada pada kita hanya dosa saja. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. 3 bahagian keyakinan, ilmu yakin, dan kemudian ainul yakin, dan juga haqqul yakin. Jadi dalam pembahagian ini, maka tuan pengarang kita atau tuan penterjemah kita, Ustaz Salim Bahrasi, memberikan sedikit lagi ulasannya. Ulasannya, syu'a'ul basirah, iaitu cahaya basirah, cahaya mata hati. Jadi sini diterjemahkan dengan cahaya akal, ya. Cahaya akal tu akal, hati, roh, nafsu, ini semua adalah satu benda juga, ya. Mungkin kadang-kadang sebut akal, kadang-kadang dia sebutkan roh, kadang-kadang dia sebutkan hati, dan kadang-kadang dia sebutkan mata hati. Jadi itu semuanya benda yang sama juga, ya. Syu'a'ul basirah, iaitu cahaya mata hati, atau di sini sebut cahaya akal. Ainul basirah, iaitu cahaya ilmu. Dan haqqul basirah, iaitu cahaya ilahi. Jadi dia nak sebutkan di sini. Pertama, peringkat pertama, orang yang memandang kepada Allah dengan cahaya akal. Dia pakai akal lah, ya. Ataupun kita katakan akal tu ilmu. Ainul basirah, iaitu cahaya ilmu. Cahaya ilmu tu, itu maksudnya ialah cahaya ainul, penglihatan mata kita. Dan haqqul basirah, iaitu cahaya ilahi, cahaya ketuhanan. Jadi 3 cahaya. Jadi kalau bandingkan pada cahaya, 3 lah. Pertama dia gunakan akal, iaitu ilmu. Dan kedua dia gunakan mata melihat. Tapi sini saya sebutkan cahaya ilmu. Tapi kalau kita boleh betulkan, cahaya iaitu pada mata, ya. Dan haqqul basirah, iaitu cahaya ilahi, cahaya ketuhanan. Itu direct daripada Allah Ta'ala.
Maka orang yang menggunakan akal mereka masih merasa ada dirinya dan dekatnya kepada Tuhan, iaitu kedekatnya dengan Allah, selalu meliputi mereka dan mengurung mereka. Ini segi ilmu lah, ya. Akal di sini kita kalau nak betulkan, kita boleh betulkan, iaitu orang yang menggunakan ilmu. Sebab dia belajar. Dia belajar dari segi belajar dia tahu Allah melihat dia, Allah mengetahui segala apa yang dibuat oleh manusia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu di mana juga kamu berada. Jadi kita bila nak buat sesuatu pun kita ingat Allah melihat kita. Nak buat yang haram, Allah tahu, Allah tengok. Jadi dengan itu kita berwaspada. Sedangkan orang yang menggunakan nurul ilmu di sini kita boleh katakan nur ain, ya, iaitu ilmu mata, iaitu dengan penglihatan mata dia, mata hati dia. Jadi perkataan ilmu di sini boleh kita gantikan dengan mata. Sedangkan orang-orang yang menggunakan nurul ain, ya, ataupun ilmu, merasa dirinya tidak ada jika dibanding dengan adanya Allah. Dia rasa dirinya semua apa yang dia buat, semua Allah yang gerakkan. Semua Allah yang beri dia jalan. Allah yang bangunkan dia daripada tidur untuk dia bertahajud. Allah yang membukakan mata dia untuk dia baca Quran. Allah yang berikan dia kekuatan untuk dia berpuasa. Dia nampak Allah. Tapi kadang-kadang perasaan dia, aku ni memang ada lagi lah. Itu namanya, yang dinamakan ainul yakin. Keyakinan dari segi ain, iaitu mata. Pandangan dia bahawa Allah Ta'ala lah yang melakukan segalanya. Dan yang ketiganya ialah sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apa pun di samping dia. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, tapi kerana alam sekitar itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Kerana itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi bagi orang yang ilmu hakikat atau haqqul yakin, mereka tak nampak diri mereka lagi. Mereka tak nampak alam lagi. Mereka hanya nampak Allah. Ustaz, macam mana tu? Dia apa pun dia nampak Allah, Allah. Takkan pintu Allah, takkan kayu Allah, takkan tembok Allah. Bukan. Dia punya perasaan jiwa tu sudah tenggelam dengan Allah. Seumpama kalau seketul batu yang kita lontar dalam air, mana batu tu? Dah tak ada dah. Pergi mana? Dah tenggelam dalam air. Itulah ibarat jiwa orang-orang hakikat yang haqqul yakin. Mereka sudah tak nampak diri mereka lagi. Mereka sembahyang, mereka puasa, mereka zikir, mereka ibadat. Semua yang mereka tak nampak segala. Aku ni, aku tak ada aku lagi dah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala syukur padamu ya Allah. Segalanya dari hak engkau ya Allah. Semuanya daripada milik engkau ya Allah. Itulah perasaan diri dia. Itulah sebaik-baiknya orang yang sampai pada haqqul yakin. Memanglah, ya kan kita dah sebut tadi, orang yang haqqul yakin ni, orang yang sudah sampai martabat pada wali-wali Allah, para ulama-ulama salihin, dan juga kepada para anbiya yang telah ditinggikan Allah darjat. Jadi bagi mereka tak nampak apa pun di keliling mereka. Mereka hanya nampak Allah, Allah, Allah. Itulah sebab diadakan zikir Allah, Allah tu. Jadi zikir Allah, Allah ni sebenarnya dia zikir pada hati. Allah, Allah, Allah. Bila kita zikir La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita masih menafikan Tuhan-Tuhan lain. Kita ada tak? Kita ada. Tapi Tuhan yang ada hanya Allah. Itulah yang disembah. Tapi bila itu dah masuk ainul yakin. Tapi bila kita sampai kepada haqqul yakin Allah, Allah. Dah tak ada lagi satu apa pun tak ada. Dunia ni tak ada. Manusia tak ada. Yang ada hanya Allah. Kenapa Ustaz yang macam tu? Sebab asalnya pun tak ada satu apa. Asal-asal kejadian, asal-asal alam, asal-asalnya ciptaan ini, semuanya tak ada. Yang ada hanya Allah. Dialah yang sudah sedia ada. Jadi wujudnya Allah namanya wujud hakiki. Wujud yang sebenarnya. Sebab dia wujud tanpa mengharap pada sesuatu.
Allah wujud tidak berharap pada manusia. Allah wujud tidak berharap pada alam. Tapi wujudnya kita namanya wujud majazi. Majazi itu bayangan saja. Sandar bayangan ataupun kita katakan hanya ialah bayangan yang tidak sebenarnya. Macam mana ustaz ni kita, badan kita? Ya, asalnya mana? Asalnya kita tak ada. Asal Nabi Adam mana? Asal Nabi Adam pun tak ada. Semua tak ada. Alam ini, langit, bulan, bintang, asalnya apa? Asalnya tak ada, zero. Nampak tuan-tuan? Jadi, wujudnya kita ini ialah bersandar kepada Allah. Allah kata wujud, maka wujudlah kita. Allah kata mati, matilah kita, habislah kita. Jadi begitulah bagi orang yang sampai kepada hakikat yakin, hakul yakin, dia tak nampak apa pun melainkan yang dinampak hanya Allah. Dan itulah dia hakikatnya sebenarnya. Ada apa wujudnya kita? Hanyalah wujud majazi, wujud yang bersandar kepada Allah. Inilah sebab kenapa disebutkan dalam kalam hikmah yang ke-46, Kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwa al-an ala ma kana alaih. Kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwa al-an ala ma kana alaih. Telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya. Perkataan telah ada Allah, kita boleh gunakan dengan perkataan yang lebih halus lagi. Allah yang sudah sedia ada. Ya. Telah ada ni, dia macam orang kata, dulu tak ada tapi telah ada. Maha suci Allah, tidak. Dalam kita beriman pada Allah, kita wajib mengenal sifat 20 Allah yang wajib. Apa dia? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Kemudian seterusnya, 7 lagi sifat ma'nawiyah. Jadi dalam kita menterjemahkan, kan Allah, telah ada Allah, kita lebih baik kita gantikan Allah yang sudah sedia ada. Sebab dia sudah sedia ada. Dia bukan baru ada. Kita baru ada. Bila kau beranak? Tahun 88. Bila kau beranak? Tahun 60. Jadi maknanya kita ni baru ada. Tetapi Allah bukan baru ada. Allah sudah sedia ada. Itulah namanya wujud qidam. Qidam tu maknanya sudah sedia ada. Qadim. Qadim tu maknanya sudah sedia ada. Maknanya di sini bukan baru ada. Walaupun sudah 1000 tahun, sudah 1,000,000 tahun, Allah tetap sudah sedia ada. Sebelum ada segala-galanya. Ini kadang-kadang memang tak masuk di dalam otak kita. Kenapa? Otak kita ni terbatas. Dia punya kemampuan dia untuk nak mengenal kepada Allah terbatas. Sebab itu, dibawanya pelajaran untuk kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum la tudrikuna dhalik. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bertafakkurlah kamu kepada ciptaan Allah. Tengok langit, tengok bulan, tengok bintang. Masya Allah, ini pasti sekali ada yang menjadikannya, dan itulah Tuhan yang Maha Esa. Jangan kamu nak fikirkan tentang diri Allah, zat Allah. Macam mana Allah, bila dia ada, bagaimana dia ada, apakah dia pada tubuh badan. Jangan kamu nak fikirkan itu. Fa innakum la tudrikuna dzalik, kerana kamu tak mampu sampai kepada yang demikian itu. Jadi di sini kadang-kadang kita terbayang, na'udzubillah, Allah besar macam gunung Everest. Tidak. Allah Ta'ala tu besar selebar langit bumi. Tidak. Habis Allah Ta'ala tu macam mana Ustaz? Tak dapat nak kita gambarkannya, tak dapat kita nak membuatkan sebagai sesuatu contoh. Na'udzubillah. Kenapa? Kerana Allah dah sebutkan. Laisa kamithlihi syai'. Allah tak seumpama sesuatu. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jangan kita fikirkan
Pernah seorang cucu cicit Nabi iaitu Ali Zainal Abidin. Beliau telah bermimpi dengan datuknya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku masih lagi tak dapat nak kata apa-apa mengenai bagaimana Allah. Maka Nabi SAW dalam mimpi itu berkata, wahai anakku, apa segala yang terbayang di fikiranmu, Allah menyalahi yang demikian itu. Jangan kita duk terbayangkan. Kalau kita terbayangkan macam mana penyembah-penyembah berhala membayangkan Tuhan mereka. Seperti kita kata, na'udzubillah, ada 10 tangan, ada 10 kepala, ada kaki. Oh, na'udzubillah bizalik. Jadi kita umat yang beriman, kita tidak membayangkan Tuhan kita. Habis Ustaz, macam mana kita sembah pada Allah yang kita tak tahu ya macam mana? Kita percaya tak ada roh? Percaya. Pernah nampak roh? Tak nampak. Tahu tak roh kat mana? Atas kepala ke, kat bawah ke, tangan? Tak tahu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita ni sebenarnya, kita banyak perkara kita percaya, tapi kita tak melihatnya. Tapi kita percaya. Kita percaya tak ada angin. Ada angin. Nampak tak angin? Tak nampak pun. Boleh pegang tak angin? Tak boleh pegang pun. Macam mana bentuk angin? Tak tahulah macam mana bentuk angin. Kita percaya, tetapi kita tak nampak, kita tak boleh pegang dan tak dapat kita gambarkan. Subhanallah. Ini baru makhluk Allah, ciptaan Allah. Bagaimana Tuhan yang maha pencipta, dia lebih lagi maha esa, lebih lagi maha berkuasa, lebih lagi atas segala-segala makhluk. Sebab itu di sisi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak mengatakan Allah ada bertangan, kita tak mengatakan Allah ada berkepala, kita tak mengatakan Allah ada berkaki, kita tak katakan Allah ada tangan tapi seperti mana yang dia kehendaki dengan kebesaran. Tidak. Sebab tangan tu adalah sifat makhluk. Kita tak katakan Allah ada kaki seperti mana yang dikehendaki oleh Allah bagaimana kaki dia. Tidak. Kerana kaki itu sifat makhluk. Habis Allah macam mana Ustaz? Allah bagaimana? Itu nanti kita akan melihatnya di dalam syurga. Sebab itulah bila orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak." Sifatkanlah kepada kami bagaimana Tuhanmu. Besar ke, kecil ke, badan dia macam mana, kaki dia jadi itu yang dimaksudkan oleh orang kafir Quraisy. Tapi Allah turunkan ayat. Apa Allah turunkan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala tu Esa. Allah Ta'ala tak sebut kakinya panjang, kepala sampai ke langit. Tak ada. Allah tu Esa. He is the only one. Allahus Samad. Dan Allah Ta'ala itulah tempat pergantungan segala-galanya. Semua perkara, dunia, alam semesta, manusia, jin, semuanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Kerana semuanya mendapat dia punya kebaikan dia daripada Allah Ta'ala. Rezeki, air, hujan, makan, minum, semuanya daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah nak beritahu pada kita, lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tak diberanakkan. Menafikan, menolakkan fahaman orang-orang yang mengatakan Allah ada anak, Allah tu beranak. Maha suci Allah. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala itu tak ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu yang sama seperti Allah. Jadi kalau kita gambarkan Allah Ta'ala ada tangan, na'udzubillah, Allah duduk di atas langit, Allah duduk di atas arash. Nanti setiap sepertiga malam Allah turun ke dunia, bertanya siapa nak bertaubat, aku nak terima taubatnya. Siapa yang nak minta rezeki, aku nak bagi rezeki dia. Kalau kita gambarkan seperti itu, maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Kenapa? Kerana bila kita kata Allah di atas arash, mana Allah perlu pada tempat. Memerlukan tempat tu bukanlah orang, bukanlah Tuhan. Tuhan tu dia tak perlu pada sesuatu apa pun. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha terkaya dari sekalian alam ni. Allah tak perlu apa pun dari alam. Kenapa? Kerana alam ini pun Allah yang jadikan. Arash pun Allah yang jadikan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum adanya dunia ini, sebelum adanya alam ini, semuanya tak ada. Jadi Allah Ta'ala, Ustaz, Allah kat mana? Allah tak ada kat mana-mana. Kenapa? Kerana Allah tidak bertempat. Kenapa Allah Ta'ala tak bertempat? Kerana dialah yang menjadikan tempat. Sebelum arash Allah sudah ada. Sebelum ada langit Allah sudah ada. Di mana Allah? Allah tak ada tempat. Maha suci Allah.
Sebab itulah bagi kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini Allahu mawjudun bila makan. Allah tu wujud tanpa bertempat. Dan Allah Ta'ala tu tak sama sekali menyerupai seperti rupa makhluk. Walaupun kita kata, Ustaz, kita kata Allah ada tangan sebab dalam Quran ada sebut. Kita kata, Ustaz, Allah ada wajah dalam Quran ada sebut. Ustaz, kita kata Allah Ta'ala ada kaki kerana dalam Quran ada sebut. Walaupun dalam Quran ada sebut, tetapi Quran ini menyerupai perkataan-perkataan yang ada yang mutasyabbihat. Mutasyabbihat itu apa? Samar-samar. Perkataan samar-samar ini memang digunakan dalam bahasa Arab dan juga dalam semua bahasa. Kita mengatakan raja duduk di atas tahtanya. Bukan raja duduk di atas dia punya crown dia. Tetapi duduk atas kerajaan dia, atas power dia. Kita kata raja bangunkan negara ini dengan tangannya. Bukan makna raja jadi kontraktor. Tapi maknanya raja itu bangunkan dengan kekuasaan dia. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas Ar-Rahman, iaitu Ar-Rahman nama Allah, 'ala arsy istawa, di atas arasy. Istawa. Istawa tu bukan makna duduk. Istawa tu bukan makna bersila. Bukan istawa tu dia ambil tempat duduk. Allah Ta'ala berada di atas arasy tu bermakna berkuasa. Kenapa? Kerana arasy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Jadi kalau Allah sudah berkuasa atas yang paling besar, semua di bawahnya itu semua di bawah kuasaan Allah Ta'ala. Itu sedikitlah kita daripada kita mencelah dalam bahagian Tauhid Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kata-kata ini ada sebagian ulama' mengambil itu daripada hadis. Tapi ada juga yang mengatakan ini daripada kata-kata ulama'. Tapi maknanya benar. Allah Ta'ala yang sudah sedia ada, tiada sesuatu di sampingnya. Jadi tak ada satu tempat pun. Langit, bulan, bintang, manusia, jin, malaikat, semua tak ada. Jadi apa yang ada? Yang ada hanya Allah. Jadi macam itulah kita sekarang bila hakul yakin, orang yang sampai kepada hakikat keyakinan, dia sudah tak nampak apa benda. Kerana segala-gala yang ada semua hanyalah ciptaan Allah. Yang sebenarnya wujud ialah wujud yang hakiki, wujud yang sebenar, itulah wujud Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi apabila dia mengerjakan amal ibadat taat pada Allah, dia tak nampak diri dia, aku tak ada. Dia nampak semua Allah, Allah, Allah. Jadi tak ada apa niat nak besarkan diri dia. Tak ada apa dia nak banggakan dengan diri. Tak ada. Kenapa? Kerana semuanya tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Allahu Akbar. Itu memanglah hakul yakin, ya. Demikianlah contoh makam fana. Tiada melihat sesuatu kecuali Allah. Itu dia sudah fana. Fana itu makna dia sudah tenggelam dalam kebesaran Allah. Bagaikan seorang di dalam gedungnya. Kemudian dia mengisi rumah dengan segala perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada dalam gedung itu? Jawabnya, hanya ia seorang. Yakni, semua boneka dan berhala itu tidak dapat disebut dengan teman dan kawannya. Demikian orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut di samping Allah. Jadi kalau sekiranya dibawa contoh ni, contoh yang cantik tuan-tuan. Umpamanya kalau sekiranya satu orang, dia dapat rumah. Dan rumah tu diisilah perabotnya, diisilah almarinya, diisilah dapur, segala-gala komplit. Kemudian orang tanya, siapa dalam rumah? Tak ada, seorang saja. Ustaz, saya tanya dia, siapa ada dalam rumah? Ialah dia seorang. Dia yang membawa perabot ni, dialah yang membawa katil, tilam, bantal, tempat. Semua dialah, dia seorang. Yang ada ni semua, dia yang bawa. Jadi dia jawab, dialah seorang saja. Tak ada orang dalam rumah tu, melainkan dia seorang. Dia tak nampak tu perabot. Kenapa perabot ni aku yang bawa datang? Dia tak nampak itu katil, kerana katil tu aku bawa datang. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang ahli hakikat, dia nampak alam semesta ni adalah kosong. Sebab seperti rumah tadilah, kosong. Yang ada hanya Allah. Yang adanya manusia, yang adanya langit, yang adanya bulan, ada bintang. Semua tu adalah baru didatangkan oleh Allah. Tapi yang sebenarnya, yang ada yang wujud, yang asal, yang hakiki, yang sebenar, ialah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Memang kadang-kadang perkara ini
tak mudah dipahami. Kerana apa? Memang perkara ni pun perkara yang agak kita kata tinggi. Tapi bukanlah tinggi mana. Cuma kita nak faham. Sampai kita ke paras itu, ke darjat itu, ke makam itu kurniaan Allah. Tapi sekarang ini kita ni orang awam. Orang awam kita nampaklah kitanya ibadat, kitanya beramal. Tapi walaupun begitu, awas jangan kita terasa aku punya ibadat, aku punya amal. Tak ada. Aku punya ibadat, amal pun semuanya digerakkan oleh Allah. Aku tak ada apa pun. Semuanya Allah yang punya. Itulah kita kata la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk kita buat ibadat. Tak ada daya dan upaya untuk kita meninggalkan maksiat. Melainkan dengan kehendak Allah. Dialah juga yang mengkehendaki kita ibadat. Jadi kita dapat ibadat. Sebab tu kita syukur dengan kita dapat ibadat, dapat kita belajar. Kita tak bangga dan kita tak megah. Tapi kita syukur pada Allah. Manakala pula kita tengok orang-orang yang tidak buat ibadat, yang tak belajar, yang kita hina mereka. Tapi kita doakan semoga Allah bagikan mereka hidayat dan petunjuk Allah untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita pada malam ni insya-Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami bermohon padamu dengan nama-nama-Mu yang agung dan sifat-sifat-Mu yang mulia. Kami mohon padamu ya Allah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah ibu ayah kami. Ampunkanlah datuk nenek kami dan sekalian guru-guru kami. Dan ampunkanlah sekalian muslim-muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau sudah sampai nyawa kami, untuk kami balik padamu, izinkanlah kami mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam. Matikanlah kami dalam sujud padamu pagi Jumat dalam bulan Ramadan. Dalam keadaan kau meridai kami dan mengampunkan kami. Ya Allah, kau selamatkanlah kami daripada azab sakratul maut. Selamatkanlah kami daripada azab kubur. Selamatkanlah kami daripada azab yaumul qiyamah. Selamatkanlah kami daripada azab yaumul akhirah. Ya Allah, izinkanlah kami dibangkitkan bersama para nabi dan siddiqin, syuhada dan salihin. Dan izinkanlah kami bernaung di bawah bayangan arasy-Mu bersama-sama para nabi dan siddiqin, di bawah panji-panji Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami, ya Allah, dan dapat minum air telaga Kautsar di tangan Nabi kami. Ya Allah, ramai daripada kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah sakit-sakit kami, ya Allah. Dan sakit mereka yang sedang sakit, yang bermohon doa dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami mempunyai hajat. Dan sekalian mereka yang mengikuti pengajian ini dalam online ini pun mempunyai hajat, ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Hajat dunia dan hajat akhirat. Bukakanlah hijab yang menutupi hati kami. Bukakanlah mata hati kami untuk melihat kebesaran dan keagungan-Mu, ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifat-Mu kepada kami, ya Rahman. Ilahana, anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Ya Allah, Kaulah Tuhan kami. Kaulah yang kami maksudkan. Dan keridaan-Mu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah kepada kami kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ini adalah merupakan aktiviti dakwah daripada Masjid Al-Istighfar Pasir Ris di Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan berdermalah kepada pihak masjid dengan ikhlas seperti mana akaun nombor yang sudah tertera di hadapan skrin ini. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa. Yang mana benar semua dari Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.